Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Kedah versus Negeri Sembilan, yang mana Kedah menang 2-1 hasil jaringan dari Lira, manakala gol pasukan Negeri Sembilan dijaringkan oleh Zainal. Baiklah, pada perlawanan ini kita boleh lihat yang Kedah ada beberapa peningkatan, ada improvement yang ditunjukkan pada perlawanan ini, dan kita boleh lihat juga pertukaran posisi yang membolehkan Hidalgo untuk lebih bermain di bahagian tengah ataupun bermain sebagai as a playmaker, berjaya untuk membantu combination play yang sangat menarik di antara Ott, dan juga paling terbaik adalah gandingan antara Hidalgo dan juga Fayyad Zulkifli di bahagian kiri. Dan kita boleh nampak yang Litap apabila bermain di bahagian wide area, dia boleh buat something yang lebih better, terutamanya daripada segi crossing. Sebab apa? Sebab Litap ni dia ada crossing ability yang lebih bagus daripada Manuel Hidalgo. So benda ni kita boleh nampak lah yang peningkatan dari segi gameplay Kedah, mereka berjaya untuk fix daripada segi crossing yang lebih tepat kepada William Lira, dan dalam masa yang sama dibantu juga dengan defend pasukan Negeri Sembilan yang boleh dikatakan beraksi di bawah below par apabila 2 gol Kedah yang dijaringkan oleh William Lira adalah free header. Tak ada seorang pun yang challenge, tak ada seorang pun yang marking beliau, yang membolehkan beliau menanduk masuk ke dalam gawang Negeri Sembilan dengan sangat mudah lah. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Kedah. Apakah perkara positif yang kita boleh nampak ditunjukkan oleh pasukan Kedah pada perlawanan ini? Perkara pertama adalah kita boleh nampak yang keupayaan daripada pemain-pemain di bahagian winger, terutamanya improvement yang ditunjukkan oleh Fayyad Zulkifli di bahagian kiri, apabila ada orang yang boleh link up dan juga connect dengan dia di bahagian kiri untuk membentuk combination play bagi melakukan penetration run dan juga untuk receive penetrative passing daripada pemain-pemain di bahagian tengah, membolehkan Fayyad mampu untuk menjalankan tugas beliau dengan sangat baguslah di bahagian kiri untuk melakukan penetration ke arah pasukan Negeri Sembilan punya kawasan wide area. Jadi di sini kita boleh nampak apabila Fayyad ada support dan juga mendapat backup yang cukup daripada bahagian tengah, terutamanya dari Hidalgo ataupun dari Manny Ott, maka Fayyad boleh bermain dengan influence yang lebih bagus dan juga boleh membuat sesuatu untuk melakukan gerakan serangan di bahagian kiri pasukan Kedah. Dan kita boleh nampaklah yang larian-larian daripada Fayyad dan juga link up play yang ditunjukkan antara Fayyad dan juga Hidalgo di kawasan half space dan juga wide area telah membolehkan pasukan Kedah berjaya untuk create beberapa gerakan serangan yang menembusi bahagian pertahanan pasukan Negeri Sembilan. Benda inilah yang saya nak tengok sebenarnya tentang pasukan Kedah, bagaimana mereka nak attract pertahanan untuk keluar, bagaimana mereka nak connect dengan satu department dan juga satu area ke satu area. Dan pada perlawanan semalam boleh dikatakan dalam 15 minit yang pertama, Hidalgo dan juga Fayyad menunjukkan yang mereka ada kesefahaman dan juga chemistry yang bagus untuk bermain bersama. Dan untuk game ni yang kedua yang boleh saya puji adalah perubahan apabila meletakkan Hidalgo lebih kepada free role di bahagian tengah, yang mana kita tahu sebelum ni Hidalgo lebih kepada more to winger ataupun touchline winger untuk dia exploit kawasan wide area pasukan lawan. Tetapi ability daripada Hidalgo agak terbatas sebab dia tak dapat connection ataupun tak dapat support yang banyak untuk dia create chance kepada bahagian attacking. Tetapi untuk game ni apabila Hidalgo diletakkan bermain di bahagian tengah di kawasan half space ataupun di kawasan central, Hidalgo ada banyak peluang untuk membentuk link up dan juga combination play bersama dengan Amir Back, Ott dan juga pemain di bahagian sayap sama ada Litap ataupun ada Fayyad Zulkifli. So benda ni telah memberikan kebebasan kepada Hidalgo untuk bergerak di kawasan tengah bagi mencipta gerakan serangan bagi pasukan Kedah lah. So dekat sini kita boleh nampak apabila Hidalgo bermain lebih narrow, lebih compact dan lebih free di kawasan central dan juga half space, maka dia akan jadi lebih berbahaya berbanding apabila Hidalgo bermain di kawasan wide area. Sebab apa? Sebab apabila
apabila Hidalgo bermain di kawasan wide area, dia tak dapat support yang banyak, dia tak boleh nak create link up dan juga combination play yang bagus bersama dengan pemain-pemain di bahagian midfield dan juga attacking. So apabila Hidalgo lebih kepada narrow di bahagian tengah, maka Hidalgo boleh create banyak combination play, boleh buka game, boleh create chance, boleh buat penetrative passing, boleh buat third man running dan sebagainya. So that is the positive thing lah tentang pasukan Kedah yang kedua. Yang ketiga, kalau kita lihat daripada penggunaan litak di bahagian kanan, boleh saya katakan litak di bahagian kanan agak efektif in term of crossing dan juga in term of untuk pasukan Kedah stretch out the game lah, untuk open apabila bermain di bahagian wide area. So ability litak ni dia agak kurang daripada segi Hidalgo sekiranya bermain di bahagian winger. Sebab apa? Sebab Hidalgo ada pace dan juga ball control yang bagus. So skillful player lah sebagai seorang winger untuk Hidalgo. Tetapi benda ni sebenarnya adalah perkara yang bagus untuk litak bermain ataupun cover up bahagian wide area, adalah lebih kepada untuk crossing ability beliau. Sebab beliau mempunyai crossing ability yang lebih bagus daripada Hidalgo. So bila dia cover up bahagian wide area, kita tahu Kedah punya supplying ball adalah mereka penetrate wide area dan mereka akan cuba untuk supply bola di kawasan tengah ataupun ke dalam di box pasukan lawan dengan lebih banyak ataupun lebih efektif lah. Jadi apabila mereka ada seorang crosser yang bagus, yang mempunyai ability punya passing ataupun crossing accuracy yang tepat, maka benda ni akan membolehkan pasukan Kedah untuk mereka punya expected goal lagi tinggi dan mereka punya passing tu lagi better lah. So kita boleh nampak yang litak boleh buat benda tu. So benda tu positif lah untuk pasukan Kedah yang ketiga. Yang keempat, kalau kita lihat kepada pasukan Kedah punya corak permainan pada pasukan ni, memang Amer Bek antara player yang boleh dikatakan bagus daripada segi ball progression dan juga bagus daripada segi dia punya attacking dan juga defending, yang mana boleh saya katakan kestabilan bahagian tengah adalah terletak di Amer Bek, yang mana Amer Bek Jorabov ni dia berjaya buat kerja dengan sangat bagus untuk cover up defense, recovery balik bahagian tengah, dan dia juga join the attack untuk memberi support kepada Hidalgo dan juga kepada Ott. So benda tu positive side lah bagi pasukan Kedah. Jadi apa yang kita boleh nampak tentang pasukan Kedah pada perlawanan ni, mereka sangat selesa untuk cover up bahagian wide area, mereka crossing, combination play antara half space dan juga bahagian winger pun boleh create banyak link up yang bagus, dan juga yang paling penting adalah bagaimana mereka gunakan Lira sebagai target man untuk skor. Walaupun Lira pada perlawanan ni boleh dikatakan dia skor 2 gol, that is a positive thing, benda yang positif. Jadi apabila Lira boleh skor 2 gol dan 2 gol tu adalah daripada heading, ini menunjukkan yang dia memperbaiki sedikit lah daripada segi positioning. Tetapi yang bagusnya adalah gol kedua daripada gol pertama daripada pasukan Kedah ketika menentang Negeri Sembilan ni adalah dari segi set pieces, iaitu corner kick. So benda ni positif sebab hari tu lawan Penang pun Kedah berjaya skor daripada corner kick. So maksudnya Kedah dah boleh improve daripada segi decision dan juga mereka punya corner kick untuk skor the goal. Dan semalam Lira buat lagi sekali tanduk, dan juga gol yang kedua pun adalah daripada assist dari Litak untuk gol tanduk. So benda tu dia agak improve daripada segi positioning, walaupun tak banyak, tetapi menunjukkan yang Lira boleh letakkan diri dia untuk terima ataupun receive the ball daripada kawasan ataupun kedudukan yang lebih baik berbanding game-game yang sebelum ni lah. Cumanya untuk Lira ni dia kena perbaiki lagi adalah daripada segi dia punya final option ataupun final passing, yang mana kalau kita lihat banyak gerakan-gerakan dalam situasi one on one ataupun lebih kepada direct long ball kepada Lira agak kurang apabila berhadapan dengan situasi 1v1 dengan defender. So benda tu agak negatif lah untuk seorang striker. Sebab apa? Sebab takkanlah kita nak kena swap semua direct tepat kepada kaki dia untuk dia score the goal. Tapi positive thing, dia berjaya score 2 gol lah kan. Tapi dia masih lagi banyak benda yang dia perlu improve, dan paling banyak ketara dia kena improve daripada segi direct football dan juga lebih kepada dia punya option untuk dia release the ball. Sebab apa? Sebab apabila dia bermain direct dalam situasi 1v1, kita boleh nampak yang dia agak lambat release the ball dan decision making dia agak kurang, yang menyebabkan kedudukan Kedah ketika menyerang akan cepat untuk orang kata apa, Negeri Sembilan patahkan balik ataupun rampas balik bola tu. So benda tu kena perlulah bagi pasukan Kedah perbaiki di bahagian attacking. Dan untuk bahagian midfield pula, pasukan Kedah juga perlu perbaiki daripada segi attacking shape ataupun attacking struktur, yang mana kalau kita lihat di second half, attacking struktur pasukan Kedah agak loose dan menyebabkan pemain-pemain Kedah dalam fasa build up agak berkurangan. So benda tu kita boleh nampak lah yang apabila gerakan pasukan Kedah agak terabur dan agak kurang teratur dan mudah dibaca oleh pihak lawan. Sebab attacking shape pasukan Kedah senang, apabila Kedah dapat bola mereka akan stretch out
the game dan mereka akan cuba untuk cross masuk dalam D-box. Dan kita nampak kemasukan Balotelli menggantikan Hidalgo dan letak balik kepada bahagian tengah. Kita boleh nampak yang bahagian tengah apabila letak main ni dia agak kurang, dia lebih sesuai untuk Hidalgo main tengah dan letak main wide area lah. So Balotelli semalam pun dia ada peluang yang bagus tapi dia gagal skor. So benda ni perlu Kedah perbaiki sedikit lagi untuk Kedah dapatkan balik mereka punya momentum untuk teruskan lagi gameplay mereka untuk orang kata apa, game yang akan datang lepas Sukan C lah. So banyak benda juga Kedah kena baiki, midfield dan sebagainya. Cuma kemenangan semalam, win is a win, walaupun ada banyak benda kena perbaiki, masih lagi banyak lah. So harap Kedah dapat baiki dan juga fix benda ni dalam cuti sepanjang Sukan C ni lah untuk teruskan pada next game lepas Sukan C. Itu je untuk pasukan Kedah. Untuk pasukan Negeri Sembilan, apa yang saya nampak, mereka masih lagi kekalkan corak permainan berbanding season-season lepas, iaitu corak permainan yang hampir kurang sama. Mereka jarang untuk menggunakan midfield daripada segi untuk create mereka punya attacking movement. Mereka lebih kepada Safwan Baharudin untuk create ataupun untuk cover up bahagian tengah, dan mereka akan cuba untuk bermain dengan long and direct football dan juga cover up di bahagian wide area. So there is a good thing tentang pasukan Negeri Sembilan ni, kalau mereka ada proper pemain yang boleh cross, ada ability untuk cover up bahagian wide area, dan mereka ada proper goal poacher untuk guna Casagrande, tapi Casagrande injured, mereka akan efektif dalam corak permainan sebegitu. Tetapi apabila mereka tak ada orang kata apa, striker seperti Casagrande, dan mereka tak ada proper player yang boleh cover up bahagian wide area untuk ada crossing ability yang bagus, dan juga attack pasukan lawan yang seperti Kedah ada defending shape yang bagus daripada Arif Farhan dan juga Kamel yang bermain di bahagian fullback. Mereka sepatutnya ada alternatif yang lain. Sebab apa? Sebab sebagai satu pasukan dalam Liga Super, tactical adjustment adalah benda yang penting dalam satu persaingan Liga. Sebab apabila kita tak ada tactical adjustment daripada seorang jurulatih untuk apply ataupun untuk terapkan dalam every game sepanjang Liga, benda tu akan menyebabkan pasukan kita akan mudah dibaca dan pasukan kita akan senang untuk dikalahkan. So tactical adjustment tu penting. Sebab apa? Sebab quality player yang ada pada Negeri Sembilan, mereka ada quality player yang bagus di bahagian tengah. Mereka ada Safwan, mereka ada Levi Madinda yang boleh create the game. Levi Madinda tu bila dia dapat bola, dia boleh score, dia boleh create orang kata apa, combination play, link up dengan Syarif Fikri dan sebagainya. So mereka ada quality yang boleh mereka cuba untuk penetrate sama ada di half space ataupun di bahagian central, berbanding mereka nak fokusly di bahagian wide area dan juga cover up bahagian dengan penggunaan wingback ketika menyerang. So benda tu mereka perlu cari alternatif bagaimana mereka nak cuba attack menggunakan bahagian tengah dan juga utilize the full potential of the player at the midfield untuk mereka create lagi variation of attacking. Sebab apa? Sebab in term of defending semalam mereka agak kurang, yang mana transisi daripada back 3 ke back 5 pun agak kurang, dan mereka punya positioning ketika bertahan pun agak kurang, yang mana mereka loose marking, mereka biarkan pemain Kedah berbahar rajalela di kawasan-kawasan kosong. Off ball movement pasukan Kedah, kita boleh tengok pemain-pemain Kedah yang tak pegang bola senang untuk receive the ball sebab tak ada pressure, boleh heading free untuk Lira. Sepatutnya Lira punya goal tu orang kata apa, pemain-pemain Negeri Sembilan boleh intercept, boleh blocking, tapi semalam agak kurang lah bagi saya untuk Negeri Sembilan. So benda ni yang Negeri Sembilan perlu cari. Mereka perlu ada variation dan juga alternatif in term of attacking. Sebab apa? Sebab mereka ada player yang berkualiti. Janganlah nak main direct and long ball saja, dan orang kata apa, cross alhamdulillah. So benda tu yang Negeri Sembilan kena cari. Tactical adjustment is penting dalam pertukar dalam satu liga untuk sesebuah pasukan. Itu je lah. Assalamualaikum.